Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Naarifah binti Razak, nombor matrik 078845. Tajuk artikel yang saya pilih ialah tentang isu kefahaman pelajar terhadap konsep asas akidah di sekolah menengah. Artikel ini telah ditulis oleh dua orang penulis, iaitu Sazana Muhammad Yusof dan Hafizah Zulkifli dari Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Artikel ini telah diterbitkan pada tahun 2023. Kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti isu yang dihadapi oleh pelajar dalam memahami bidang akidah yang diajarkan di sekolah. Metodologi yang digunakan untuk kajian ini adalah berbentuk kualitatif, iaitu menggunakan kaedah tinjauan keperpustakaan. Seterusnya kita masuk kepada pengenalan. Akidah merupakan satu perkara asas yang perlu ada dalam diri setiap Muslim, dan akidah juga merupakan manifestasi ketaatan makhluk terhadap penciptanya. Oleh itu, dalam mata pelajaran pendidikan Islam, bidang akidah telah dimuatkan ke dalam kurikulum standard sekolah menengah, iaitu KSSM. Oleh hal demikian, pengajaran dan pembelajaran akidah yang diterapkan di sekolah dengan menggunakan silibus yang diberikan oleh KPM telah pun cukup untuk membina pengetahuan asas dalam diri pelajar. Namun begitu, masih terdapat juga isu-isu yang berbangkit dalam kalangan pelajar dalam memahami bidang akidah yang diajarkan di sekolah. Sejak kebelakangan ini, pelajar sekolah sangat terdedah dengan pelbagai informasi dan maklumat daripada pelbagai sumber. Akibat daripada kemudahan akses kepada informasi melalui rangkaian teknologi, anak remaja yang berpendidikan tinggi turut terpengaruh dan terikut dengan gejala ajaran sesat yang menyeleweng. Antara ajaran sesat yang wujud di Malaysia ini ialah liberalisme, ajaran Syiah dan ajaran Ayah-Bin. Selain itu, kemasukan kefahaman dari negara barat telah mengakibatkan berlakunya permasalahan akidah pada masa kini. Lebih parah lagi, apabila kumpulan fahaman liberal seringkali menjadikan remaja sebagai sasaran utama, dan prinsip yang dibawa oleh mereka itu bercanggah dengan prinsip tauhid serta boleh mencetuskan kecelaruan akidah dan akhirnya menjadi murtad. Sebelum kita masuk kepada isu-isu yang dihadapi oleh pelajar, saya akan menerangkan tentang konsep akidah menurut Islam. Akidah daripada segi bahasa adalah berasal dari perkataan al-qab yang membawa maksud ikatan yang kuat dan kukuh serta tidak dapat dipisahkan daripada satu sama lain. Manakala akidah dari istilah dapat difahami sebagai suatu keyakinan atau kepercayaan yang terikat dan tersimpul dengan kuat dan kukuh dalam jiwa manusia sehingga tidak akan menyebabkan terpisah atau terlerai. Maka dengan itu, akidah diibaratkan sebagai rukun asas atau daging dalam kehidupan masyarakat yang mampu menyatukan umat manusia. Antara isu-isu yang dihadapi oleh pelajar dalam memahami bidang akidah di sekolah, iaitu isu yang pertama ialah kefahaman pelajar terhadap isi kandungan pembelajaran akidah di sekolah. Isu yang kedua ialah kefahaman pelajar terhadap pengajaran guru dalam bidang akidah di sekolah. Isu yang ketiga ialah kefahaman pelajar dalam penghayatan akidah Islam, dan isu yang keempat ialah kefahaman pelajar terhadap pengaplikasian konsep asas rukun iman. Bagi isu pertama, iaitu isu kefahaman pelajar terhadap isi kandungan pembelajaran akidah di sekolah. Sebagaimana yang kita tahu, bidang akidah ini merupakan subjek yang boleh dikatakan sukar dalam mata pelajaran pendidikan Islam yang perlu dipelajari oleh murid. Jika pelajar tidak dapat memahami konteks pembelajaran akidah tersebut, maka mereka ini tidak dapat membezakan antara ajaran akidah yang benar dengan ajaran akidah yang salah. Akibat daripada kegagalan pelajar dalam memahami akidah yang benar, maka pelajar tersebut mudah terdedah dengan ancaman ajaran yang salah, malah mereka hanya akan menggunakan logik akal mereka sahaja. Oleh itu, usaha untuk memberikan kefahaman tentang isi kandungan ini kepada pelajar, pendidikan secara formal dan tidak formal perlulah diperkiatkan. Hal ini adalah untuk membendung daripada berlakunya persalahfahaman dan kecelarutan pegangan akidah dalam diri pelajar.
Okay, antara punca lain disebabkan pelajar ini tidak dapat memahami isi kandungan bidang akidah ini adalah sekolah-sekolah yang terdapat di Malaysia ini menggunakan tulisan Jawi sebagai medium utama untuk menyampaikan pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran pendidikan Islam ini. Kajian mendapati bahawa masih terdapat pelajar yang berada pada tahap yang lemah dalam penguasaan kemahiran menulis dan membaca Jawi. Okay, akibat daripada kelemahan dan kegagalan pelajar untuk membaca dan menulis, maka pelajar tidak dapat menguasai isi kandungan pendidikan Islam dengan baik. Selain itu, kekangan masa yang diperuntukkan untuk subjek pendidikan Islam ini juga menyebabkan pelajar tidak dapat memahami pembelajaran akidah tersebut. Hal ini kerana kesuntukan masa menyebabkan guru tidak sempat untuk membincangkan konsep-konsep akidah dengan lebih jelas dan mendalam. Isu yang kedua itu isu kefahaman pelajar terhadap pengajaran guru bidang akidah di sekolah. Dapati bahawa guru yang mengajar di sekolah lebih memilih kaedah penyampaian secara berpusatkan kepada guru berbanding berpusatkan kepada murid. Ini berlaku akibat daripada sistem pendidikan Malaysia yang menekankan kepada pencapaian akademik pelajar. Guru perlu memenuhi keperluan perperasaan tersebut. Kajian juga mendapati bahawa PDP yang dijalankan oleh guru pendidikan Islam berkaitan dengan tajuk akidah adalah bersifatkan guru, iaitu menggunakan kaedah tradisional, berpandukan kepada teks klasik, menggunakan teknik hafalan dan tidak mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan pelajar. Dapati bahawa PDP yang dijalankan oleh guru pendidikan Malaysia berkaitan dengan tajuk akidah ini adalah bersifat guru, iaitu menggunakan kaedah tradisional, iaitu berpandukan kepada teks klasik, menggunakan teknik hafalan dan tidak mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan pelajar. Okay. Jika pengajaran dan pembelajaran terlalu berpusatkan kepada guru di dalam kelas, maka akan berlaku kegagalan dalam melatih pelajar dalam pelbagai aspek kemahiran seperti kemahiran berfikir, komunikasi dan menyelesaikan masalah. Kesan daripada kaedah yang digunakan oleh guru itu, maka pembelajaran ini tidak mampu memberi impak kepada jiwa murid, malah objektif pembelajaran tidak akan tercapai. Okay. Sebagai seorang guru, perlu diingatkan bahawa setiap pelajar tidak mempunyai kecerdasan kognitif yang sama kerana mereka mempunyai kefahaman yang berbeza-beza terhadap pengajaran guru. Oleh itu, untuk memberi kesan yang maksimum terhadap jiwa dan akal pelajar, pelajaran secara efektif adalah penting, iaitu dengan menggunakan bahasa, contoh, bukti yang boleh difahami oleh murid berkaitan dengan tajuk yang diajar. Isu yang ketiga itu kefahaman pelajar dalam penghayatan akidah Islam. Pendidikan Islam adalah subjek yang memberikan penekanan terhadap kefahaman serta penghayatan mengenai kepercayaan terhadap Islam dan akidah. Didapati bahawa penghayatan akidah yang terdapat dalam diri generasi muda kian pudar dan membimbangkan, dan didapati juga tahap penghayatan akidah dalam diri pelajar berada pada tahap yang lemah sehingga mendorong mereka terlibat dengan perkara yang meruntuhkan akhlak. Kesan daripada kurangnya kefahaman terhadap penghayatan akidah, maka akan terjadi pelbagai gejala sosial yang tidak sihat dalam kalangan pelajar sekolah. Antara contoh akibat daripada penghayatan akidah yang lemah adalah seperti masalah disiplin dan masalah penagihan dadah dalam kalangan pelajar. Dan juga mendapati bahawa seramai 48 orang daripada 270 remaja Melayu di sekitar Lembah Kelang yang terlibat dengan pengambilan dadah, dan ada di antara mereka juga melakukan perkara yang dilarang dalam Islam, iaitu seperti minum minuman keras, menonton filem lucah, melakukan hubungan seks dan meninggalkan solat. Justru itu pentingnya pengajaran pendidikan Islam ini kerana ia mampu menghasilkan individu yang mempunyai kepribadian yang baik. Untuk isu yang keempat iaitu kefahaman pelajar terhadap pengaplikasian konsep asas rukun iman. Secara umumnya, untuk menjalani kehidupan berpandukan ajaran Islam, individu Muslim hendaklah mengaplikasikan konsep akidah, ibadat, muamalat dan akhlak dalam kehidupan
mereka. Dalam pendidikan di Malaysia, pelbagai kaedah dan cara dijalankan dalam usaha mendidik anak bangsa dari aspek rohani dan jasmani. Walau bagaimanapun, masih terdapat pelajar hanya mengetahui beriman kepada Allah sebagai rukun iman yang asas, namun tidak benar-benar mengaplikasikan kepercayaan tersebut dalam diri mereka dan tidak mematuhi perintah Allah dengan sebaiknya, seperti mengampaikan ibadah yang wajib. Kajian juga mendapati bahawa pelaksanaan ibadah seperti solat fardu, puasa di bulan Ramadan dan membaca Al-Quran dalam kalangan pelajar ini masih berada tahap yang sederhana. Malah masih terdapat juga pelajar yang mempunyai kecenderungan untuk tidak mengaplikasikan cabaran rukun iman yang lain seperti kepercayaan kepada qada dan qadar. Kali ini berlaku kerana mereka tidak dapat menerima ketentuan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap diri mereka. Bagi mengatasi isu-isu yang dibincangkan tadi, untuk isu yang pertama itu kefahaman pelajar terhadap isi kandungan pembelajaran yang diajarkan di sekolah, dicadangkan agar guru memberi penerangan terhadap isi kandungan bidang akidah itu dengan lebih jelas dan mudah difahami oleh pelajar, agar pelajar ini dapat merasakan keseronokan ketika belajar sampai mereka ini mampu memahami dan menguasai setiap topik yang dipelajari. Selain itu, disarankan pembelajaran pendidikan Islam ini tidak hanya menggunakan bahan dalam tulisan jawi, namun juga menggunakan bahan dalam tulisan bumi. Hal ini adalah untuk mengelakkan keciciran pelajar dalam memahami isi kandungan pembelajaran akibat daripada kelemahan penguasaan tulisan jawi. Seterusnya, pihak sekolah juga mengambil inisiatif untuk merancang dan menyusun atau jadual persekolahan yang lebih efektif, terutamanya bagi mata pelajaran pendidikan Islam ini, supaya tempoh waktu yang diberikan adalah lebih berkualiti dan bermakna. Untuk isu yang kedua, iaitu isu kefahaman pelajar terhadap pengajaran guru dalam bidang akidah. Disarankan guru tersebut mempelbagaikan lagi kaedah pengajaran supaya pelajar ini tidak merasa bosan dan tidak fokus ketika belajar. Okey, bagi isu yang ketiga, iaitu isu kefahaman pelajar dalam penghayatan akidah Islam. Okey, disarankan agar setiap program yang dilakukan di sekolah itu mampu meningkatkan penghayatan diri pelajar terhadap akidah Islam serta nilai-nilai Islam dalam diri mereka. Antara contoh program yang boleh meningkatkan penghayatan akidah dalam diri pelajar adalah seperti program simulasi haji, sembelihan dan perarakan Maulidur Rasul. Dengan program seperti ini, diharapkan mampu mengukuhkan lagi akidah dalam diri pelajar di samping mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk isu yang keempat, iaitu isu kefahaman pelajar terhadap pengaplikasian konsep asas rukun iman. Ini menjadi tanggungjawab sebagai seorang pendidik beragama Islam di sekolah untuk menghidupkan kefahaman dalam diri pelajar terhadap rukun iman dengan mengaitkan setiap pembelajaran tersebut dengan asas rukun iman dan mengikut kesesuaian. Dengan cara berikut, pelajar akan menyedari kepentingan mengaplikasikan rukun iman bukan sekadar di dalam kelas sahaja, namun dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Okay, sebagai kesimpulan, pengetahuan dan kefahaman akidah yang dimiliki oleh pelajar perlulah seiring dengan kurikulum pendidikan Islam yang diajar di peringkat sekolah. Sekiranya berlaku kececeran dalam membentuk kefahaman akidah dalam diri pelajar, maka akan berlaku pelbagai kecelarutan dan permasalahan akidah dalam diri mereka.